Baiklah, kembali selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua mungkin yang sedang bersarapan dan sebagainya. Kita teruskan sahaja dengan selamat pagi Malaysia pada hari ini dalam sesi perkongsian ilmu. Dan hari ini salah satu topik yang menarik juga untuk kita bawakan kepada anda adalah bagaimana kalau dulu kita melihat masjid ini bukan sekadar tempat beribadah tetapi juga sebagai pusat untuk segala-galanya, aktiviti pendidikan daripada kecil sampailah besar dan pelbagai aktiviti masyarakat yang berlaku di masjid. Jadi hari ini kalau kita lihat masjid di dalam IPT, di universiti dan sebagainya, kita nak menyingkaplah bagaimana masjid di dalam IPT ataupun sebuah universiti itu mampu untuk menjadi nadi keimanan bukan sahaja kepada staf, malah kepada mahasiswa dan juga pelajar-pelajar di sana. Jadi untuk kita berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan perkara ini, saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada Ustaz Abdul Muttalib Jamil, iaitu Timbalan Pengarah 2 Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, dan juga saya bersama dengan Ustaz Muhammad Faizan Tajwid, iaitu Penolong Pendaftar Kanan Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Ustaz. Baiklah Ustaz, masjid menjadi nadi keimanan. Kita tanyakan dahulu dengan Ustaz Faizan. Apa yang perlu kita faham tentang term ataupun frasa nadi keimanan sebuah universiti itu sendiri? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Tadi pada awal tadi saudara Ridwan telah menyatakan bahawa masjid ini pada ketika ini, pada kali ini bukan sekadar tempat beribadah. Kalau kita lihat sorotan sejarah bagaimana Nabi SAW ketika peristiwa hijrah, antara yang terawal dibina adalah masjid, menunjukkan bahawa masjid merupakan institusi yang sangat penting dalam suatu kawasan, dalam suatu negara, negeri, dan masjid adalah merupakan sekadar tempat ibadah yang telah disebutkan tadi tuan tadi. Kalau tengok masjid, maksudnya ada berkasar ada perkataan sajadah, sujud. Masjid adalah tempat sujud, tempat beribadah bagi orang-orang Islam. Dan ketika ini masjid dilihat bukan sekadar tempat beribadah, mana ibadah ini termasuklah ibadah khusus, solat berjamaah dan sebagainya, tetapi dilihat lebih luas lagi peranannya, terutamanya bila kita lihat masjid yang berada di IPT ataupun mungkin di setengah tempat disebut sebagai pusat Islam, mungkin ada yang disebut sebagai kompleks Islam, tapi hakikatnya dia adalah masjid. Dan bila kita berbicara tentang masjid nadi keimanan universiti ini, kita melihat satu perkara yang sangat besar. Kerana apa? Kerana masjid ini berada di dalam satu gedung ilmu. Di dalamnya tempat orang-orang berilmu, orang-orang yang bijak pandai, intelektual dan sebagainya. Seharusnya peranan ini menjadi lebih besar. Kerana apa? Kerana majoriti daripada jemaah di masjid universiti ataupun IPT inilah dalam kalangan mahasiswa, para pensyarah dan warga universiti. Jadi bila kita lihat disebut sebagai nadi itu, kalau tidak ada masjid dalam IPT itu tak boleh. Mesti ada juga, kena ada juga. Kalau disebut sebagai keimanan universiti itu kerana pada akhirnya apabila mahasiswa dan ataupun warga universiti sendiri datang ke masjid bukan sekadar sebagai satu ruang untuk beribadah, menghadiri program-program keilmu dan sebagainya, akhirnya dia akan menjentik iman, atau meningkatkan iman seseorang, dan akhirnya akan lahirlah generasi yang bertakwa. Kalau kita tengok contoh, kalau di mungkin saudara Ridwan dulu pun menuntut di universiti, masjid ini menjadi satu tempat persinggahan pertamanya. Betul. Balik pada kuliah, biasanya waktu nak makan tengah hari itu dia akan cari masjid dulu. Kita nap sekejap. Ya, okey. Sangat mengimbau-imbau. Baik. Sekejap maknanya kita akan makan tengah hari, lepas tu berkumandang azan Zuhur, kita solat Zuhur secara berjamaah. Jadi di situ boleh dijadikan macam stesen RNR universiti, rawat lihat tambah sikit solat di situ kan. Jadi itu ada satu benda yang nampak simple, tetapi bila lama kelamaan dia akan menjadi satu kebiasaan, sehingga kan kalau boleh kita nak menjadikan masjid ini
para jemaahnya yang kebanyakan terdiri daripada mahasiswa, menjadikan masa itu adalah sebagai yang disebut oleh Nabi di antara golongan-golongan yang akan mendapat naungan Allah, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun ilal masajid. Maknanya hati pemuda yang terpaut dengan masjid. Jadi tapi kita kena perlu merancanglah. Mana bukan sekadar kita mengharapkan mereka ini hanya diajak dengan kata-kata saja. Mungkin adalah yang mungkin kita akan semakan nanti insya-Allah. Ustaz sebut macam tu, dia macam mengimbau kenangan lalu. Kenangan lalu musik jiwa. Rasa nak Oleh berjaya. saya seberang sini, fakulti seberang sini. Masya-Allah. Masjid di tengah-tengah. Betul dia akan menjadi RNR. Tapi Ustaz Muttalib, bukan sekadar kita nak jadikan dia RNR waktu Zuhur, waktu Asar, malah ada yang Maghrib kan. Tetapi program-program dirangka oleh masjid, terutamanya untuk kita mendekati golongan mahasiswa ini sifatnya lebih muda. Yang memberontak dan sebagainya. Dia tak macamlah umur macam saya dan dah mencari ketenangan jiwa. Tidak. Ustaz, program bagaimana yang sepatutnya dirangka dan juga dijalankan di masjid-masjid ini untuk menarik golongan-golongan mahasiswa ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ridwan. Terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia sudi menjemput kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Pertamanya kalau kita melihat Ridwan, pertama kita lihat dari segi Masjid Nadi Keimanan itu sendiri. Sebelum setiap program yang kita rangka di Masjid Al-Wasiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin UiTM Shah Alam ini, di dalam konteks Masjid Nadi Keimanan Universiti ini, kita menggunakan, dia ada method, dia ada substance ya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam kita merangka program ini, kita menggunakan metod sebagaimana yang berasaskan yang ditulis oleh ulama yang masyhur, Mustafa Al-Maraghi. Dia menggariskan 4 perkara dalam kita merancang setiap program dalam masjid ini. Yang pertamanya adalah keimanan dan kepercayaan kepada hari akhirat. Yang keduanya ibadah solat. Yang ketiganya menunaikan zakat. Yang keempatnya takut dan khusyuk. Jadi Ridwan, dalam kita merangka program ini kita jadikan metod. 4 perkara ini kita jadikan metod, dan program itu dan aktiviti kerohanian itu sebagai dia punya substance. Sebagai contohlah, dalam kita menarik golongan muda ni, kita zaman kita kat situ dulu, kalau orang kata jom kita buat lawatan, masjid buat lawatan contohnya kan, masjid buat lawatan, memang apa ni, kita punya mahasiswa sangat seronok dia nak join. Kalau boleh awal lagi dah daftar dia sangat seronok. Kalau kata contoh kita buat kembara masjid contohnya, kita pergi ke utara, kita pergi ke selatan ataupun luar negara. Tetapi di dalam konteks Masjid Nadi Keimanan Universiti ini, lawatan itu sebagai substance. Tetapi dia punya metod dia mesti melibatkan 4 perkara ini. Sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan bahawa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Maksud dia, kita ni dia punya metod dia adalah supaya dalam lawatan itu kita dapat meningkatkan keimanan kita melalui apa yang kita melihat sepanjang perjalanan. Itu dia punya metod utama dia dalam kita melaksanakan aktiviti. Yang keduanya, contohnya kita buat aktiviti futsal bawah masjid. Orang dengar masjid ada futsal ni, masjid ada futsal. Tetapi sebenarnya itu tak mustahil. Di universiti kita nak mendekatkan, nak menarik golongan muda datang ke masjid ni, kita boleh buat aktiviti futsal, kita boleh aktiviti contohnya bowling. InsyaAllah kita laksanakan dalam tahun 2024 ni. Kita ada bowling, kita ada futsal. Tetapi itu adalah substance. Dia punya aktiviti ini adalah substance di bawah Masjid Nadi Keimanan Universiti itu. Tapi metod dia apa? Apabila kita laksanakan program futsal, di situ juga kita terapkan slot solat berjamaah. Maksud dia orang pergi main futsal, sampai waktu solat, semua mahasiswa ini wajib untuk solat berjamaah dalam masjid. Itu dia punya metod dia. Salah satu daripada 4 perkara yang digariskan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Dia 4 perkara itu.
kemudian untuk menarik golongan muda juga, kita di UiTM, Masjid Al-Wasiqu Billah, Tuanku Mizan Zainal Abidin ini, kita menyediakan gerobok rezeki, Ridwan. Maksud dia apa? Kita menyediakan makanan yang percuma. Dia tak ada duit, datanglah ke masjid. Kita ada gerobok rezeki yang kita sediakan. Sebab apa? Bila adanya gerobok rezeki ini, dia orang banyak menghabiskan masa di masjid di situ. Macam yang Ustaz Faizan bagi tahu tadi lah. Dia jadi apa? R&R. R&R. Dia tak payah keluarkan belanja, tetapi datang ambil je makanan di gerobok rezeki kita tu. Walaupun banyak program-program yang dirangka, kan, kita mahu mahasiswa itu mengimarahkan masjid. Bukan sekadar pada hari Jumaat lah penuhlah masjid itu, kan. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz melihat cabaran untuk pelajar-pelajar ini, bukan sekadar R&R itu, tapi memenuhkan lagi saf-saf pada waktu-waktu lain? Cabaran bagaimana untuk menarik minat mahasiswa datang ke masjid? Cabaran tu pasti, ya. Cabaran kerana mahasiswa ni generasi yang ada pada ini tidak seperti generasi yang dulu. Jadi di sinilah peri pentingnya bagaimana kreativiti yang perlu kita ada untuk menarik minat para remaja. Yang pertamanya adalah mungkin kita lihat dalam situasi yang berbeza, dia perlu satu ada kita sebagai alternatif, macam pujuk paksa. Pujuk paksa ni macam mana? Pujuk paksa mungkin kita terpaksa untuk langkah pertama ni, kita kena macam paksa dulu. Kita kena kadang-kadang biasa pelajar part 1 kan, kena pergi wajib kan. Kalau tak datang, maka nanti tidak akan diberi kredit sebagainya. Nampak seperti remeh usaha ini, tetapi sebenarnya dalam sudut yang lain, paksaan ni dia kadang kelamaan dia akan boleh menjadi ikhlas, kebiasaan, dan dia akan terus terhemat di dalam hati, dan dia akan terbiasa begitu. Maknanya dihadir sama ada solat berjamaah, program-program yang majlis ilmu dan sebagainya, akhirnya dia akan biasa. Itu cabaranlah. Jadi di sinilah perlu kreativiti pentadbir masjid itu untuk merangka program yang boleh menarik minat, dan mungkin boleh juga di rebrandingkan nama-nama yang biasa sebenarnya. Contohnya kalau macam kita di tim Malam Maghfirah, Qiyamul Lail, kita rebrandingkan namanya saja. Contoh Malam Maghfirah, nampak seperti sedikit gah macam tu. Malam Maghfirah, rupanya adalah Qiyamul Lail, kan. Ataupun kursus pengurusan jenazah, urus jenazah, tapi kita buat nama kursus destinasi terakhir, contohlah kan. Nampak remeh, tetapi itu boleh diusahakan. Okay. Yang keduanya, cabaran yang ada pada masa kini adalah bagaimana kita nak pelajar ni datang hadir ke masjid, solat berjamaah, hadir ke program-program, bukan sekadar ada tujuan tertentu. Sebab saya yakin ada orang pelajar-pelajar datang ke masjid sebab dia nakkan merit, ada point, mungkin duduk di kolej supaya dia dapat sambung kolej. Tapi kita nak mereka ni hadir mendapat manfaat yang sebenar-benarnya. Maknanya bukan sekadar dapat merit atau sebagainya, tetapi mereka keluar dan merasai konten-konten program yang telah diadakan. Sama ada mungkin dari segi keilmuannya, kalau program itu berbentuk ibadah, dia merasai keluar dia merasai sebenarnya dia datang hadir program ni ada perkara yang dia dapat, bukan sekadar dapat ilmu tetapi dapat merasai. Sebab itu Masjid Nadi Keimanan Universiti ni, maknanya masjid itu di dalamnya termasuklah program-program ibadahnya akan melahirkan ataupun meningkatkan keimanan, dan akhirnya akan membentuk jiwa muttaqin, maknanya jiwa orang-orang yang bertakwa ini. Baiklah, gitu. Ustaz, minit-minit terakhir ini, apa Ustaz melihat bukan sahaja kita perlu mendekati mahasiswa, tetapi support ataupun sokongan daripada masyarakat luar juga perlu hadir untuk mengimarahkan lagi masjid. Dan juga apa kalau kita lihat antara korelasi masjid dalam universiti itu, kepentingannya untuk orang luar, contohnya orang seperti saya, untuk hadir ke dalam masjid itu, untuk mengukuhkan lagi institusi masjid dalam IPT. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di Masjid Al-Wasiqu Billah UiTM Shah Alam ini juga melalui Masjid Nadi Keimanan Universiti ini, kita tidak hanya memfokuskan kepada warga kampus semata-mata,
Sebab apa? Sebab kita juga merangka. Kita ada program 221 program dalam satu tahun. Ridwan, terlampau kalau dengar, banyaknya. Tapi dalam 221 itu, kita ada program yang khusus kepada komuniti. Kita cuba dekat dengan komuniti. Sebab komuniti ini juga sangat penting dalam menyebarkan maklumat, menyebarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan UiTM. Komuniti juga banyak membantu. Begitu juga macam komuniti juga banyak membantu kepada dana di masjid, menyumbang dan sebagainya. Jadi kita memberi semula perkhidmatan itu dengan kita mengadakan, kita ada program COP, iaitu Community Outreach Program. Kita turun ke kampung-kampung. Sebagai contoh, pada tahun 2023, kita turun di Kampung Pagi di Jerantut, Pahang. Kita buat program di sana. Juga insya-Allah dalam tahun 2024 ni kita di Satun, Thailand. Maksud dia apa? Kita tidak hanya memfokuskan program itu hanya kepada warga kampus saja, tetapi juga kita memberi manfaat, kita menyumbang juga, memulangkan kembali apa yang dikatakan sebagai faedah kepada komuniti. Dan kita di UiTM juga kita menyediakan perkhidmatan sewaan ruang. Maksud dia komuniti sekeliling di Shah Alam contohnya nak buat majlis dan sebagainya, mereka boleh memohon penggunaan dan menyewa ruangan-ruangan kita. Contoh macam majlis perkahwinan, kita ada dewan. Nak buat seminar, kita juga ada dewan muktamar satu. Kalau Ridwan biasalah, dewan muktamar satu kat bawah tu. Itu yang kita sediakan satu sumbangan dengan harga yang sangat sangat murah lah berbanding dengan luar. Itulah sumbangan kita, insya-Allah. Untuk menjadikan masjid itu sebagai pusat yang cukup hebat pada kita semua, bukan sahaja mahasiswa itu sendiri, program-program yang dirangka, tetapi kerjasama dan juga keterlibatan orang luar juga sangat-sangat penting. Dan juga saya suka melihat gerakan yang dilakukan oleh Alif Sata, geng subuh macam Jumaat. Cukup hebat sekarang. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, malah dah merebak ke seluruh negara. Hebat sebenarnya. Itulah satu program dan juga tanggungjawab sebagai seorang pempengaruh media sosial, dan saya yakin pelajar-pelajar pun ramai pempengaruh media sosial. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Abdul Muttalib Jamil, Timbalan Pengarah 2 Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, dan juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faizan Tajwid, Penolong Pendaftar Kanan Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk bercakap mengenai Masjid Nadi Keimanan Universiti. Baiklah.